Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi yang penyayang, kita mulai. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi wa mukafian li mazidihi. Bermula segala pujian itu mustahak bagi Allah, akan sebagai pujian yang menyempurnakan bagi seluruh nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala, lagi yang menyamai bagi segala pemberiannya Allah Ta'ala. Jadi musannaf di sini memuji Allah Ta'ala dalam bentuk pujian mubalaghah, dalam artian kita makhluk ini tidak sanggup, tidak mampu kita memuji Allah Ta'ala dengan sebenar-benar puji. Dikarenakan pujian, sebuah pujian ialah untuk muqabalah nikmat. Sedangkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak dapat dihinggakan banyaknya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata, nikmat kedipan mata, nikmat hidung, nikmat dalam menarik nafas, nikmat mulut, nikmat gigi, nikmat dan banyak dari ujung rambut hingga ujung kaki. Itu pada tubuh kita saja, belum pada yang lain-lainnya lagi. Jadi pada haknya ialah setiap satu nikmat berhak untuk dipuji. Tapi kan kita tidak sanggup kita merangkaikan kata-kata yang panjang dan yang banyak dalam memuji Allah Ta'ala, tidak sanggup. Maka musannaf menyampaikan sebuah rangkaian bentuk pujian secara global, dalam bentuk mubalaghahnya. Telah beliau katakan pujian kepada Allah yang pujian tersebut menyempurnakan bagi seluruh nikmat Allah, lagi yang memadai, menyamai bagi seluruh pemberian Allah. Sebanyak apa pemberian Allah, sebanyak apa nikmat Allah, sebanyak itulah kami memujimu ya Allah. Itu makna daripada rangkaian pujian yang musannaf sampaikan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi. Dan bermula salah dan salam itu sabit di atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan juga salah dan salam kepada keluarganya Nabi dan kepada para sahabat-sahabatnya Nabi, dan kepada segala tentara-tentaranya Nabi. Maksud tentara-tentara Nabi ialah tiap-tiap siapapun yang membantu dalam tegaknya agama Islam. Baikkah dia membantu tegaknya agama dalam berperang melawan kafir, ataupun dengan menyebarkan ilmu agama kepada orang lain hingga orang mendapat manfaat ilmunya, dan dalam mendhabitkan ilmu agama. Maksud mendhabitkan membuat kitab contohnya, itu kan bentuk dhabit, sehingga orang bisa membaca, bisa memahami. Dan dalam memakmurkan masjid, itu juga salah satu contoh orang yang membantu tegaknya agama. Memakmurkan masjid, membangun masjid, mendirikan jamaah, dan lain-lainnya, yang tentara-tentara Rasulullah tersebut mulai daripada masa Rasulullah hingga akhir zaman. Kerana tetap ada hingga akhir zaman orang-orang yang tegak, yang teguh dalam mendirikan agama Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadza mashtaddat ilaihi hajatur raghibina fi takammulati tafsiril Qur'ani al-karimil ladzi allafahul imamul allamatu al-muhaqqiqu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli
Asy-Syafi'i rahimahullahu. Hadza bermula ini tafsir maksudnya, itulah barang-barang yang bersangatanlah kepadanya barang oleh hajat orang-orang yang gemar, orang-orang yang senang pada menyempurnakan tafsir Al-Quranul Karim. Tafsir Al-Quranul Karim alladzi, yang telah menyusun akan tafsir tersebut oleh seorang imam yang beliau allamah, sangat alim dalam ilmu agama, termasuk ilmu tafsir. Lagi beliau ialah seorang muhaqqiq. Maksud muhaqqiq ialah orang yang mampu menyampaikan sebuah hukum dengan adanya dalil, dan dalil tersebut diperkuatkan lagi dengan dalil yang lain. Itu namanya seorang muhaqqiq. Yang nama beliau ialah Jalaluddin. Yang kunyah beliau, yang lakab beliau ialah Jalaluddin, keagungan agama. Yang nama beliau ialah Muhammad, anak daripada Ahmad yang dinisbahkan kepada Mahalli, sebuah daerah. Mahalli sebuah mahalla, Mahalli nisbahnya sebuah kota daripada kota-kota yang ada di negeri Mesir. Itu ialah kota Mahalla, di kota di negeri Mesir. Jadi tafsir ini ialah tafsir untuk menyempurnakan, daripada tafsir yang telah dahulu disusun oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli telah dahulu dalam mengarang sebuah tafsir daripada Al-Quran, yang beliau mulai daripada surat Al-Kahfi. Itu permulaannya beliau ambil. Jadi tamat dari Al-Kahfi hingga selesai itu ialah tafsir karangannya Jalal Al-Mahalli. Sedangkan dari Al-Fatihah hingga sebelum Al-Kahfi itu belum beliau karang, sehingga Jalaluddin As-Sayuti, itulah yang sedang menyampaikan khutbah ini, beliau menyempurnakanlah tafsir yang sudah dimulai oleh Jalal Al-Mahalli. Jadi beliau sempurnakan, artinya beliau memulai daripada Al-Fatihah, dari Al-Fatihah hingga sampai kepada sebelum Al-Kahfi. Surat yang sebelum Al-Kahfi itu karangan daripada Jalaluddin As-Sayuti. Dari Al-Kahfi hingga selesai, hingga tamat Al-Quran, itu tafsirnya ialah merupakan buah karya daripada Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya dinamakan dengan Jalalain, tafsir Jalalain, tafsir dua orang Jalal. Dua orang yang namanya Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Sayuti. Jadi sedangkan khutbah yang sedang kita baca sekarang itu khutbah daripada Jalaluddin As-Sayuti. Dia kata beliau, para penggemar, orang-orang yang senang bahawa tafsir ini selesai, mereka sangat berhajat kepada adanya orang yang bangun, yang maju untuk menyelesaikan tafsir yang sudah dimulai oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Maka saya mulailah, saya sempurnakanlah, iaitu kata daripada Jalaluddin As-Sayuti. Asy-Syafi'i rahimahullahu, lagi beliau ialah Jalaluddin Al-Mahalli, orang yang dalam fikihnya bermadzhab Imam Asy-Syafi'i. Kan termasuk beliau salah seorang pensyarah daripada kitab Minhajul Abidin, Minhajul Talibin,
karangan daripada Imam Nawawi. Beliau syarah, dalam nama syarahnya ialah Kanzur Raghibin ataupun kitab mahali yang biasa dikaji di dalam pesantren-pesantren. Wa tatmimi ma fatahu, dan pada menyempurnakan barang-barang yang luput ianya Jalal al-Mahalli akan ianya barang. Ini kata-kata tatmimi diatafkan kepada takamulati belakang. Dia menyempurnakan pada menyempurnakan barang-barang yang luput ianya Jalal al-Mahalli akan ianya barang. Apa yang beliau luput, yang maksud luput yang tidak beliau tafsirkan, itulah wahwa min awali suratil Baqarati ila akhiri al-Isra'i, dan bermula dianya ma fatahu, itulah mulai daripada awal surah Al-Baqarah hingga akhir daripada surah Al-Isra. Itu yang tidak ditafsirkan oleh Jalal Mahalli, maka ditafsirkan oleh Jalal As-Sayuti. Adapun surah Al-Fatihah itu memang sudah ditafsirkan oleh Jalal Al-Mahalli. Dia Jalal Mahalli mentafsirkan surah Al-Fatihah, kemudian mulai daripada surah Al-Kahfi hingga selesai Quran. Itu tafsirnya Jalal Al-Mahalli. Sedangkan Jalal As-Sayuti menyempurnakan yang belum ditafsirkan oleh Jalal Al-Mahalli. Itulah daripada permulaan surah Al-Baqarah hingga penghujung daripada surah Al-Isra, hingga habis surah Al-Isra. Bitasmimatin ala nimtihi min dzikri ma yufhamu bihi kalamullahi ta'ala. Bitasmimatin, dengan menyempurnakan di atas bentuknya tafsir Jalal Mahalli. Dalam artian walaupun yang karang dua tafsir ini berbeda orang, tapi Jalal As-Sayuti dalam membuat tafsir beliau mengikuti metode daripada Jalal Al-Mahalli, sehingga seolah-olah kita lihat satu orang yang menafsirkan Al-Quran ini dari permulaan hingga habis, padahal bukan, padahal dua orang. Tapi dikarenakan bentuk ibarat, metode dalam penyampaiannya diikuti oleh Jalal Mahalli seperti yang diikuti oleh Jalal As-Sayuti seperti yang dilakukan oleh Jalal Mahalli, maka seolah-olah nyatu, seperti bukan dua orang yang mentafsirkan tapi satu orang. Min dzikri ma, daripada menyebutkan ma yang dapat dipahamkan dengan sebabnya ma akan kalam Allah Ta'ala. Jadi dalam metode, dalam ibarat-ibarat yang disampaikan oleh Jalal As-Sayuti persis sama seperti yang disampaikan oleh Jalal Al-Mahalli. Wal i'timadi ala arjahil aqwali, dan daripada berpegang atas yang sekuat-kuat daripada segala pendapat-pendapat dalam mentafsirkannya. Karena ilmu tafsir ini kan sesuai dengan insyirah sodar. Maksudnya para ahli tafsir ini, mereka di samping menguasai segala ilmu-ilmu alat, mereka orang yang telah dibukakan mata hatinya oleh Allah Ta'ala sehingga mereka dapat memahami rahasia-rahasia makna-makna Al-Quran. Jadi dikarenakan tipe-tipe orang berbeda, sehingga nanti dalam menafsirkan ada yang beda-beda pendapat dalam menafsirkan. Dari sekian banyak pendapat kan ada salah satunya nanti yang terlebih kuat pendapatnya, maka pendapat yang terkuat itulah yang dituangkan di dalam tafsir ini. Demikian yang dikerjakan oleh Jalal Mahalli dan diikuti juga oleh Jalal As-Sayuti. Wa i'rabi ma yuhtajju ilaihi, dan mengirabkan mah yang dihajatkan kepadanya mah. Dia nanti ada kalimat-kalimat yang butuh untuk di'irab. Kemana i'rab Qurannya?
Itu juga dikupaskan nanti. Wa tanbihin 'ala al-qira'atil mukhtalifatil masyhurati 'ala wajhin latifin. Wa tanbihin, dan memberitahu di atas segala qiraah yang diikhtilafkan pendapat. Lagi qiraah yang masyhur di atas wajah yang halus. Di dalam tafsir nanti juga akan diuraikan beberapa qiraah dalam qiraah yang 7, cara membacanya. Nanti ada beberapa bacaan, beberapa ayat yang cara metode bacanya berbeda, sesuai dengan metode pembacaan qiraah yang 7 yang masyhur, dan disampaikan bukan panjang lebar, ala wajhin latifin, di atas wajah yang halus, singkat, padat, jelas maksudnya. Wa ta'birin wajizin, dan pengibaratan di atas pengibaratan yang luas, yang bagus, sehingga mudah untuk kita memahami. Wa tarakit tatwili bi dzikri aqwalin ghairi mardiyatin wa a'ariba mahalluha kutubul arabiyyati. Dan atas meninggalkan memanjangkan. Di dalam menafsirkan nanti, dua imam ini rupanya tidak mentafsirkan dengan cara panjang lebar, tatwil. Tatwil kan ialah menyampaikan dengan panjang lebar tapi tidak ada faedahnya. Itu tatwil namanya. Yang beliau sampaikan nanti dengan singkat, padat, dan jelas tafsirannya. Bentuk tatwilnya ialah dengan menyebut segala pendapat-pendapat yang tidak diridhai. Artinya pendapat-pendapat yang sangat lemah itu tidak perlu disampaikan, karena memang tidak bisa kita berpegang. Dan segala pendapat-pendapat yang gharib-gharib, yang aneh-aneh, dia memang tidak layak untuk kita berpegang. Mahalluha, yang bermula, tempatnya menyebutkan segala aqwal yang ghairi mardiyah dan yang gharib-gharib, itu ialah kitab-kitab Arabi. Itu kitab-kitab alat nanti, tapi bukan di sini. Di sini tidak perlu untuk disampaikan hal-hal yang seperti itu, karena panjang tapi tidak mengarah kepada tujuan. Yang tujuannya ingin memahami apa makna di dalam Al-Quran, itu tujuan tafsir. Wallaha as'alu an nafa'a bihi fid dunya wa ahsana al-jazai alaihi fil uqba bimannihi wa karamihi. Dan akan Allah Ta'ala, maf'ul muqaddam, aku mohon, kata Jalal As-Sayuti, akan manfaat dengan tafsir ini. Fit dunia, di mana manfaatnya di dalam dunia, dalam artian hendaknya tafsir ini berfungsi, berguna bagi manusia, dan terbukti permohonan beliau diijabah oleh Allah, karena semua orang mengaji, memahami, berpegang dengan tafsir Jalalain. Dalam seluruh pesantren mengkaji tafsir ini. Wa ahsanal jazai alaih, dan aku mohon juga akan Allah akan sebagus-bagus balasan di atasnya tafsir pada negeri akhirat uqbah. Beliau memohon manfaat dunia akhirat intinya. Yang semua tersebut manfaat di dunia, balasan yang bagus di akhirat, bimanihi, dengan pemberiannya Allah Ta'ala dan dengan kemurahannya Allah Ta'ala. Itu beliau mengisyarahkan bahawa segala apapun yang terjadi pada diri kita, yang baik-baikkah, yang buruk-burukkah, itu semua datang dari Allah Ta'ala. Maka andai kata muncul hal-hal yang baik pada diri kita, salah satu contohnya pada diri Musannaf ini, itulah beliau berhasil mengarang sebuah tafsir yang bermanfaat untuk kita. Itu muncul dari Allah Ta'ala juga, dengan karunia-Nya Allah dan dengan kemurahannya Allah. Jadi balasan tersebut bukan semata-mata dari perbuatan kita,
Itu dari Allah Ta'ala. Dia walaupun kita kerjakan kebaikan, jika Allah tidak menerima, yang tidak ada faedah juga.